Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Macam biasa, ini adalah sesi Jedi Clinic. Okay, ramai yang tanya Jedi Clinic tu apa? Alright, Jedi Clinic tu apa? Jedi Clinic tu adalah satu sesi, bunyi pun klinik kan? Bunyi pun klinik. Klinik tu adalah untuk orang-orang yang sakit, okay? Untuk orang-orang mendapatkan consultation. So untuk kita punya trader, alright. Orang kata apa? Untuk consultation, untuk trader-trader kan, sesi orang kata apa consultation from time to time. Kadang-kadang jiwa kita pun orang kata apa as a trader perlu dapatkan orang kata apa semangat, alright, knowledge baru kan. Bukan cerita 24/7 pasal technical analysis semata-mata. Alright? Betul tak, guys? Kita bukan nak kena 24/7 hanya technical sahaja semata-mata, alright? Tapi kita juga kena orang kata apa? Perlu juga kita punya dalaman kita, iaitu kita punya semangat pun kena ada orang kata apa? Waktu-waktu yang kita kena nature balik, alright? Nature balik dan kita dapatkan balik semangat. Alright, yalah kadang-kadang bila kita bertrading tu ada waktu yang orang kata apa? Waktu yang baik kita profit kau-kau. Tapi kalau ada waktu yang tak berapa nak seronok tu, ada yang loss juga. Okay, so kadang-kadang kita kena orang kata apa? Muhasabah diri, betulkan diri. Kat mana kita tak betul, kita betulkan balik. Okay guys, so hari ini ada satu topik. Okay, topik ni adalah topik yang agak menarik. Alright, kepada siapa-siapa yang baru nak berkecimpung dalam orang kata apa bertrading ataupun masih nak mencari ruang untuk membesarkan orang kata apa you punya nak diversify trading you punya orang kata apa sektor you. Mungkin sebelum ni you trading forex saja, mungkin sebelum ni you trade commodity sahaja. Alright, so sebenarnya hari ini kita nak bagi tahu ada satu lagi instrumen yang agak menarik juga untuk bertrading. Alright. Okay, so rajin-rajinkan like dan juga share. Alright, kita panggil ramai lagi kawan-kawan kita untuk join. Okay, geng-geng masterclass masuk. Rajin, cepat-cepat sikit. Okay. Okay guys, so boleh tak kita nak mulakan hari ini? Alright, okay, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alright, semoga kita mendapat berkat hari ini dengan sharing session kita. Alright, okay. Saya nak personal coaching dengan masterclass nak tambah ilmu. Ya, insya-Allah kita usahakan. Alright. Boleh pengetua, amboi ketua kelas. Okay, kelakar semua Alright. Okay guys, so hari ini ada satu topik yang menarik. Okay, selepas ini setiap minggu hari Selasa malam kita akan buat Jedi Clinic. Okay, so jangan lupa make sure semua orang join. Boleh? Okay guys, so hari ini saya nak share sedikit session, alright, di mana kita tahu sekarang ni zaman pandemik, okay, which digembar-gemburkan mungkin akan menjadi endemic, alright, which mean kita akan hidup dengan orang kata apa, orang kata apa, virus yang ada ni ada sebagai kehidupan ni, dan mungkin kita ada lifestyle yang barulah cara kita menjalani kehidupan kita ni. Tapi itu tak mengatakan sebenarnya kebanyakan orang masih lagi terjejas ekonomi dia. Betul tak guys? Betul tak? Alright. So apa yang saya nak bagi tahu, okay? Jangan tiba-tiba macam ni nak apa ni? Tak ada. Ini bukan orang kata apa nak suruh apa. Nak suruh you dengar, nak suruh you faham sebenarnya kepada kawan-kawan yang dah masuk, yang dah orang kata apa ada secondary income ataupun dah jadi FTT, diorang faham apa yang saya try nak bagi tahu. Dekat sini apa yang saya nak bagi tahu adalah itu dia top fan kita, Abang Azrin Kajang Pak Malau dah mari dah. Alright. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya as orang yang kita ada kerja seharian ataupun yang mungkin dah
orang kata apa, due to pandemic diberhentikan kerja atau memang you berhenti atau nak menukar bidang. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu adalah trading ni orang kata apa, bila dengar masa zaman kalau kita macam mula-mula nak masuk, kalau zaman dulu kata nak masuk, perkara pertama sekali yang diorang akan bagi tahu apa guys? Jangan guys. Jangan. Oi, kau nak masuk trading ke? Kau nak melabur saham? Jangan. Alright? Jangan. Aku dengar ramai yang melabur ni apa benda apa semua ni, kan? Ramai yang lepas dah rugi tu bunuh diri. Tanya dia balik. Berapa ramai yang kau kenal yang dah bunuh diri? Kan? Gaya dia cakap tu macam dia kenal semua orang tu. Sebenarnya dia orang kata apa, dia buat skeptical punya thinking. Sebab apa? Untuk dia risiko. Alright? Sebab dulu trading ni hanya untuk orang kata apa, institusi. Bila dibuka untuk orang kata apa, orang perseorangan ataupun retail trader. Macam kita ni kategori dipanggil sebagai retail trader guys. Kita panggil sebagai retail trader. Okay? So bila dibuka untuk retail trader, alright. Ramai yang even masa pandemik pun, kalau you tengok masa dekat geng-geng saham bursa, mungkin saya tahu masa pandemik, alright, beli saham-saham orang kata apa, dekat bursa, ramai yang naik sampai orang kata apa, 2 kali ganda, 3 kali ganda, betul tak? Alright. So ada semalam saya jumpa seorang kawan Cina saya, dia kata dia ni ada company, dia sangat kaya. Alright, dia sangat kaya. Alright. Tapi dia kata disebabkan pandemik dia tak boleh nak berbisnes, tapi satu benda dia cakap yang menarik perhatian saya. Alright, satu benda yang menarik perhatian saya, nasib baik waktu masa lapang yang dia ada, dia kata dia pernah belajar untuk berlabur saham dan bertrading saham. Dia pernah belajar. Sebab apa? Dia kata kalau dia tak belajar masa tu, kalau dia kata dia langsung tak belajar masa tu, masa sekarang, masa pandemik, dia mungkin tak buat apa-apa langsung. So as a businessman yang memang dah sedia kaya, tiba-tiba bisnes tak boleh nak buat due to pandemic, dia kata nasib baik dia ada satu lagi skill, iaitu bertrading dan juga melabur saham. Nasib baik dia kata dia ada, kalau tak duit dia ada banyak-banyak pun, dia tak boleh nak buat apa-apa, dia akan duduk dan menghabiskan duit yang sedia ada tu untuk berbelanja saja dan tak boleh nak buat apa-apa. So itu sebenarnya topik yang agak menarik perhatian saya. Nasib baik, dia kata, nasib baik saya pernah belajar pasal trading saham. Kalau saya tak belajar, saya mungkin tak buat apa-apa masa pandemik. So you faham tak? Maksudnya, he acquire the skill. He acquire the skill waktu dia ada tu, maksudnya, he got a business. Dia ada 5 buah syarikat dalam Malaysia, dekat luar Malaysia. Alright? Dia ada dekat Singapore, dia ada dekat Taiwan, dia ada dekat Thailand, company dia semua. Tapi due to pandemic, tak boleh nak buat apa-apa. Alright? So, nasib baik dia kata dia ada belajar knowledge pasal bertrading. So, itu trigger saya untuk bagi tahu dekat you all semua hari ni, guys, memang you all kerja. Bukan suruh berhenti kerja. Tapi ada tak skill secondary, skill yang orang kata apa, alternative skill untuk generate income. Alright? Siapa yang orang kata apa, belajar, at least belajar simpan satu skill ni kat tangan. Kan? Kalau macam bosan-bosan tak ada benda nak buat, on the weekend pun boleh bertrading. Kan? Ada cara trading dia yang lain. Itu untuk geng-geng masterclass, insya-Allah hari Ahad ni saya akan bagi tahu. Right? So untuk orang kata apa, yang orang kata apa, bila balik rumah dah habis kerja, ada satu lagi source of income yang kita boleh generate. Tapi kalau langsung tak tahu, hidup mati berdasarkan satu source of income sahaja, korang rasa risiko ke tidak? Berisiko ke tidak dengan keadaan tiba-tiba sekarang bila company tiba-tiba tutup, kita dibuang kerja ataupun orang kata apa? Sebab apa? Kita langsung tak ada alternatif dalam orang kata apa, dalam nak cari income. Hidup mati aku ada satu income sahaja. Kan? Aku hidup mati aku ada satu income sahaja. Mampus company aku, habislah aku. Dengan aku sekali tak dapat gaji dah. So, kita pun melompat daripada satu company ke satu company. Maksudnya tak ada benda yang orang kata apa, tidak ada satu skill yang orang kata apa,
untuk bertrading, iaitu orang kata apa, source untuk cari income. So saya nak yang ada kat sini, Abang Ehsan, Hadi Ferlani, Asha, Yayan, alright, Adam, Ramzi, Abang Kajang Pak Malau, diorang ni semua sebelum ni mungkin tak pernah belajar langsung pasal trading, tapi bila diorang belajar, diorang even ada kerja sekalipun ataupun ada other source of income, tapi diorang ada satu skill, alright, satu skill yang hebat untuk mencari income. Maksudnya if nauzubillah, nauzubillah, if anything happen also, they still have, orang kata apa, alternative way untuk buat income. Itu yang saya nak sharekan hari ni. So siapa yang kat sini yang masih belum ada additional atau alternative way untuk buat income? Ya, betul. Sekarang ni banyak company walaupun dia kata sebenarnya dah towards untuk orang kata apa, ke arah endemik, tapi sebenarnya kita belum fully recover dan kebanyakan company tak boleh nak bangun balik daripada orang kata apa, orang kata apa, yang selepas dilanda pandemik hari itu. So banyak company akan ambil masa lama lagi untuk bangun balik, barulah peluang pekerjaan akan ada. Alright? Betul tak? Agree guys? Alright? Kat sini macam dekat dalam paper tak banyak sangat cerita pasal benda ni lah. Tapi sebenarnya boleh kata sebenarnya ramai yang sebenarnya orang kata apa, terjejas pendapatan diorang. Betul tak? Okay? So kepada geng-geng yang terjejas pendapatan, isu dia sekarang, apa nak buat? Kalau at least you ada satu lagi orang kata apa, skill untuk buat duit, tak kisahlah aku tak ada kerja pun, nasib baik aku ada internet, aku ada handphone, aku ada orang kata apa, laptop, aku boleh buat something dulu. Aku ada cara nak mendapatkan income aku. Jangan risau. Okay? Aku ada cara nak mendapatkan income. Mungkin bukan jalan nak jadi millionaire straight away, tapi aku ada untuk setiap hari tu, aku ada cara nak buat. Isu dia sekarang, rakyat Malaysia kita, kebanyakannya rata-rata hanya ada satu income saja, iaitu pekerjaan sahaja. So, daripada investment pun, harapkan investment yang akan matang selepas kita punya, orang kata apa, pension. Betul tak? Okay. Right? So, rata-rata rakyat Malaysia kebanyakannya ada satu income dan mana-mana apa-apa income yang lain adalah selepas ni. Tapi hari ni kita nak makan. Hari ni kita dah tak ada duit. Betul tak guys? Agree? Alright. So apa yang kita nak bagi tahu adalah sebenarnya ada banyak cara lagi untuk menjana income, iaitu bertrading. Bertrading ni satu benda yang bagus pasal bertrading ya. Sebab saya daripada sektor bekerja sampai untuk ke arah trading. So saya buat apa? Bila saya berjinak-jinak dengan trading, saya jumpa, sebab saya pun sebelum tu buat banyak bisnes. Tapi bila saya bertrading, saya nampak sebenarnya saya tidak ada overhead yang besar. Saya tidak ada dependency pada orang lain. Saya tak perlu ambil, orang kata apa, macam ada isu ke, ada masalah ke, kalau tak keluar rumah pun saya still boleh menjana income. Alright? So it is up to me. If I rajin, if I betul-betul bagus, if I betul-betul, orang kata apa, membuat technical analysis yang betul, insya-Allah saya cakap kat you, saya boleh menjana sekurang-kurangnya. Ini sampai yang saya punya, orang kata apa, yang saya lah, yang kawan-kawan kita ada yang dah buat $200, $300, ada yang buat $60. Cerita sedih, saya dapat 50 sehari pun cukup lah. Saya dapat RM50 sehari pun. Saya dah bosan dah dengan cerita tu. Minta maaf, saya dah bosan dah dengan cerita tu. Dia kata dia nak RM50 sehari, sekali dia tekan satu hari profit $200, $300, $1000, Kajang Pak Malau $6000. Macam mana? Saya dah tak percaya dah cerita-cerita Hindustan. Saya ni kan, kalau bertrading ni saya dapat $50 sehari pun saya dah alhamdulillah, syukur apa semua. Dah jangan nak bagi cerita-cerita sedih macam tu. Alright. Saya dah banyak dah terkena dengan geng-geng ni kan. Orang yang cakap nak $50 tu kan, tiba-tiba tekan $200 profit, $500 profit. Tiba-tiba aku cakap, ni betul-betul baru belajar trading ke apa korang ni semua? Ini betul ke korang ni semua betul-betul mula-mula trading? Amar Ramzi tu, okay? Ada seorang lagi, Reza, satu hari kadang-kadang sampai $2000, $4000. Betul tak guys? Jangan menipu. Korang semua ada kat dalam live ni apa semua ni. Aku petik nama, memang korang baik, korang cakap betul-betul. Alright? Okay?
So sebenarnya yang cerita pasal istilah RM50 sehari itu apa semua kan? Itu semua diorang semua kan, diorang ni pandai buat cerita sedih. Saya tetap $20 sehari. Kau jangan menipu aku, Amar Ramzi. Kau jangan cerita. Okay? Alright. So sebenarnya yang saya nak bagi tahu tu, okay. Ramai yang bila bercerita, okay, ada risiko. Okay, kenapa ada risiko guys? Dalam apa bisnes pun, apa sebenarnya yang menyebabkan apa pun yang kita buat tu, apa punca kita ada risiko? Cuba cerita. Jangan kata trading. Apa yang punca sebenarnya, buatlah bisnes apa. Kau buka lah kedai makan, kau buka lah salon, kau buka lah kafe, kau buka lah orang kata apa, dropship ke apa ke, semua everything. Waalaikumsalam kepada semua yang masuk. Yang baru masuk tu tolong like, tolong share. Alright. So saya nak tanya, sebenarnya dalam apa pun sebenarnya you buat, apa yang orang kata apa, risiko dia apa? Risiko dia apa? Tu Amar Ramzi tu. Kak Noliza saksi. $20 jadi $500. Okey, apa risiko adalah apabila kita langsung tak ada knowledge, kita tak ada skill, kita tak pernah belajar, tak pernah faham benda tu betul-betul. Lepas tu kita nak lompat sebab apa? Kita tengok, kawan aku pun boleh buat duit pakai macam ni, aku pun nak buat juga. First kali terus pergi buka bisnes, ataupun kalau yang bertrading tu terus pergi buka account trading, terus tekan. Betul ke tak guys? Kalau macam tu lah gaya dia sebenarnya, you declarekan trading ni, insya-Allah rugi dan insya-Allah habis duit korang. Tapi sebenarnya kalau betul cara kita, ada skill, ada teknik, orang kata apa, belajar, betul-betul faham, memang aku tahu kat mana aku nak buy, kat mana aku nak sell. Korang rasa high chances walaupun ada risiko, boleh buat duit ke tak boleh buat duit? Isu dia sekarang langsung, bila tengok chart pun, aku rasa boleh buy, aku rasa boleh sell. No knowledge is one of the factor. Apa business you buat pun sebenarnya jahanam. Buka kedai, tutup balik kedai. Habis rugi dekat 300,000, 500,000. Alright? Okay, the only reason kenapa orang kata apa, bila kata trading tu, aku rugi. Sebab apa? Dia nampak duit tu directly. Tapi dalam bisnes, duit tu kadang-kadang hilang melalui benda-benda lain. Kita beli barang, ada dia rugi dalam bentuk barang yang tak terjual, apa semua everything. So kita tak nampak benda tu. Faham tak guys? Alright? So apa yang saya nak bagi tahu dekat sini sebenarnya, alright. So saya nak bagi tahu kepada yang belum pernah trading apa semua everything, okay, belajar dulu. Bagi faham. Boleh tak? Kepada yang memang dah belajar pun, diversify knowledge you. Diversify knowledge you. Apa yang you tengah trading, bukan itu satu sahaja ada. Ada banyak lagi benda. Okay? So hari ini saya nak touch topik yang agak spesifik, iaitu nak touch about saham dan macam mana sebenarnya nak trade saham. Ramai kat sini yang kalau kata newbies, mesti first kali dia tengah pening kepala, aku nak trade apa? Betul tak? First kali, aku nak trade apa? Itu soalan dia pertama dia sekali. Alright? Apa aku nak trading? Okay, sebenarnya saya nak bagi tahu kat sini, kalau trading dia tahu saham. Betul tak guys? Kalau trading terus saham. Okay? Siapa yang sebelum nak masuk masterclass tu pun fikir, masuk trading je, aku nak belajar saham. Alright? So sebenarnya saya akan huraikan, sebenarnya trading ni, benda yang menarik dia pasal trading ni, dia banyak benda you all boleh trading. Kalau you faham dia punya skill, sebenarnya bukan satu. You orang kata apa, kalah lah orang kata apa, warehouse. Lagi banyak benda boleh trading sebenarnya kalau ada knowledge yang betul. Okay? So sebenarnya dalam nak bertrading, dia bukan limited kepada saham sahaja. Okay? Dia ada komoditi, ada gold, ada minyak, okay? Ada silver, ada palladium. Alright? Kalau tak tahu, tak apa. Saya bagi tahu sebenarnya nak bagi tahu ada banyak lagi benda selain daripada saham. Alright? Yang kedua, ada juga indeks. Indeks tu apa? Indeks adalah sekumpulan saham pula, mengikut sektor-sektor dia. Alright? Ada pula ETF.
ada juga forex. Apa lagi? So ada sebenarnya macam-macam benda. Kalau you belajar pasal trading ni, dia luas. Dia sebenarnya luas. You ada macam-macam instrumen lain sebenarnya selain daripada saham saja you nak trade. Itu I nak bagi tahu betapa luasnya trading ni punya opportunity. Ya, patut ada Bitcoin lagi, cryptocurrency. Maksudnya dia tak ada limitation pasal nak bertrading ni. Okay? Alright, itu yang sebenarnya saya nak bagi tahulah. Okay, tapi kalau you memang orang kata apa jenis jiwa you memang jenis dekat bursa pun you jenis trade saham kan, dekat jenis trade saham, so you nak macam expand saham you tu punya knowledge. Alright, so I nak bagi tahu platform yang boleh membantu you all untuk bertrading saham. Okay, sebab hari ni kita nak bincang pasal saham. Minggu depan ada topik lain pula, nak trading instrumen lain pula macam mana. So saya akan bagi tahu. Okay, so kalau nak bagi tahu orang kata apa trade stock, alright, trade stock, saya ada satu platform yang saya rasa boleh membantu you untuk trade saham luar negara. Tu dia. Tiba-tiba terus luar negara. So over the sea, kan? Saya tak pernah pergi over the sea, tapi tak payah, jangan risau. Alright, kita dah ada platform, kita dah ada internet, kita dah ada gadget, cukup. Kita dah ada benda tu, kita boleh trade saham di mana-mana sahaja, untuk mana-mana negara. Alright. Okay, so sebenarnya kenapa trade saham luar negara? Okay, kenapa trade saham luar negara? Kenapa tak trade saham dalam negara? Okay, so pertama soalan dia, kenapa tidak saham luar negara? Why not? The issue is why not? Pertama sekali, why not? Kenapa kita mesti limitkan diri kita? Aku kalau nak luar negara semua ni bukan akulah. Aku tak mampu semua everything. Betul ke tidak guys? Betul ke kita ada persepsi macam tu? Correct or not? Betul. Patut ke kita ada persepsi macam tu? Kita melimitkan diri kita. Kalau saya sendiri pun melimitkan diri saya, hari ni saya orang kata apa tak boleh buat profit menggunakan saham daripada Google, daripada Estee Lauder, daripada Starbucks. Kan? Benda-benda tu semua kita pakai tapi tak tahu macam mana kita nak buat duit. Betul tak? Alright. Okay. So antara sebab I bagi tahu, alright. Saya tidak ada apa-apa masalah kepada siapa-siapa trader saham bursa kepada siapa-siapa trader bursa di sini. Saya nak bagi tahu saya tak ada apa-apa against tu. Cuma saya pun nak mengajak you, okay, abang akak yang tengah trade saham bursa tu, kalau you rasa you tengah profit trading bursa, jom I nak tunjukkan you satu platform. Alright, I nak tunjukkan satu platform yang potensial dia lebih besar. Alright, trading dia lebih besar. Saya selalu respect trader bursa. Kenapa? Saya trader bursa ni saya respect. Kenapa guys? Sebab diorang ni tahap kesabaran diorang dalam bertrading tu kan, diorang ni awesome. Diorang boleh buka satu position tu, dia boleh tengok position tu macam dia boleh tutup balik position tu, dia tengok bulan depan. Betul tak? Dia boleh macam perasaan nak tunggu dia tu, holding power dia punya orang kata apa? Dia punya orang kata apa? Floating tu semua, dia boleh tunggu. Betul ke tidak guys? Itu sebenarnya kehebatan trader-trader bursa ni. So sebenarnya kalau trader bursa ni pergi trade dekat global, dia sebenarnya lagi dahsyat. Cuma bila dia pergi ke global, dia pun jadi agresif lain macam. Itu yang lagi dahsyat tu. Alright. Betul tak? Sebab saya pernah tengok trader-trader bursa, dia orang ni memang penyabar, sabar, yang benda-benda yang bagus pasal trading ni memang ada. Kan? Which is benda bagus pasal trading. Right. So sebenarnya antara sebab kenapa kita kena trade saham luar negara, abang akak, like dan share banyak-banyak. So nak bagi tahu ni. Alright. So momentum dia sangat besar. Alright, momentum dia sangat besar. Kenapa saya bagi tahu? Sebab orang bursa dia akan faham. Dia nak tunggu naik 20 sen, 30 sen je. Alright, lepas tu dia nak close position. Tapi kalau dekat saham luar negara, alright, which is specifically saya refer kepada US market, pergerakan dia dalam satu hari, okay, tak payah cakap satu hari lah, dalam 1 jam agak-agak berapa guys? Kalau betul counter yang kita pilih,
Kan? Betul technical analysis. Agak-agak satu malam berapa dia bergerak? Yayan, Hizami, agak-agak berapa ya? Satu malam lah saham-saham ni kalau kita ni. Berapa agaknya pergerakan dolar saham dalam satu malam? Tak payah satu malam lah, 1 jam guys. Agak-agak satu jam berapa? 1,000 poin. Kadang-kadang $1, $10, $5, $17 dalam masa 1 jam. We are talking about hourly punya movement tau. So kalau you rasa macam you tunggu seharian naik 20 sen, bayangkan you tunggu sejam naik $10, naik $15. Okay? Itu adalah benda normal dalam market US. Maksudnya apa yang saya nak bagi tahu, bukan cerita, oi banyaknya profit kat situ. Bukan, bukan. Saya kata kalau peluang dia begitu besar. So maksudnya kalau you nak ambil profit pun, kalau you kata macam dapat $1 pun aku dah cukup. Macam ayat-ayat biasa, ayat-ayat biasa, kan? Aku dapat $1 pun cukup lah. Bang, dalam masa 1 jam dia boleh bergerak $17. Alright? Dalam satu hari dia boleh bergerak $50 relatively. Ya, betul. Izami. Alright? Ni semua antara trade ni. Dalam masa 1 jam sekitar $5 hingga $10 tu normal. Tapi kalau nak dalam satu hari tu kadang-kadang relatively kadang-kadang ada stok-stok yang bergerak sampai $50. So, gila tak gila? Kan? Dahsyat kan? Alright, so kita bagi tahu momentum dia tinggi. Maksudnya bila you nak trading tu kadang-kadang you tak payah tunggu masa yang lama. You boleh orang kata apa, kalau betul entry position tu kita boleh dapat orang kata apa, profit yang alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Orang kata apa, kalau setakat nak cover you punya orang kata apa, kadang-kadang gaji setengah bulan, sebulan pun dalam kadang-kadang dalam satu malam insya-Allah boleh dapat. Alright? Okay, tapi kena ada betul cara ni. Kalau dekat Jedai kita ada cara kita sendiri. Alright, kita ada technical analysis yang dah diautomatikkan. So kita tahu kat mana sebenarnya kita nak buy, kita nak sell, mana potential buy, mana potential sell, kat mana kita nak ambil profit kita kalau dah masuk trading tu. Okay, boleh. Tapi jangan risau, walaupun berapa ramai lagi pun datang untuk trade Google pun, profit masing-masing. Dia tak ada istilah, alamak, dia pun trade Google juga, habislah profit aku, tak ada. Dia tak ada istilah macam-macam tu ya. Alright. Kita kat sini bukan bersaing. Dalam trading ni kita bukan bersaing. Dalam trading ni kita semua kena bekerjasama, kita kena saling tolong each other. Kalau boleh profit, bagi tahu semua geng-geng untuk profit bersama-sama. Jangan risau. Tak habis duit tu nak makan. Alright. Okay guys. Alright. Okay. So, yang kedua, ini benda menarik. Two-way market. It is a two-way market. Maksudnya two-way market tu, okay? Two-way market tu, market naik, korang boleh buat profit. Market junam pun boleh buat profit juga. Okay? Maksudnya, kita dekat Malaysia, kita sentiasa kalau macam harga barang naik, ataupun ekonomi jatuh, ekonomi merundum, kita semua risau, betul tak? Alright? Tapi kalau dekat global, dekat on a global level, market naik kita suka, market jatuh pun kita suka. Alright, kalau market naik kita suka, market jatuh lagi kita suka. Sebab tu cakap kadang-kadang bila trade Google, bila trade luar negara ni macam tak apa nak betul dia geng-geng ni semua. Ada pula bila ekonomi tak apa nak baik, tengah nak jatuh, korang suka pula. Yes, kenapa guys? Sebab yang best dia pasal trade saham luar negara ni, alright? Dia boleh trade dua hala. Maksudnya bila kita buy, dia makin naik harga saham tu, makin kita profit. Betul tak? Right. Benda yang sama, konsep yang sama, kita terbalikkan. Bila dia makin lama makin junam, kalau kita buy, kita rugi. Tapi ada cara nak profit, iaitu kita pasang position sell. Bila kita pasang position sell, dia sama konsep dia macam buy tadi, makin dia junam, makin kita profit. Tapi biasanya kalau junam lagi laju buat duit dan dalam tempoh masa yang pendek. Betul? Right? So yang benda yang best pasal orang kata apa global trading ni, alright? Kita boleh buat short selling, alright? Kita boleh
buy, kita boleh sell, dan kita ada orang kata apa, momentum yang tinggi. Maksudnya kita kalau nak bertrading tu, potential profit kita lebih besar, waktu untuk kita bertrading lebih pendek. Saya pernah tengok ramai orang bertrading sampai orang kata apa, sampai daripada pagi sampai ke malam, sampai malam sampai ke pagi balik semula. Tapi kalau betul caranya, kadang-kadang dalam trade dalam 2 jam, 3 jam dah cukup dah. Betul tak guys? Betul? Agree? Kalau betul caranya apa semua everything, jumpa entry dia, kadang-kadang trade 2 jam, 1 jam, okey dah. Get out. Cukup. Agree? Alright. Okay. So, cerita dia, nak dijadikan cerita dia, antara salah satu sebab lagi kenapa korang tak nak pergi bertrading kat luar negara, kenapa? Isu apa? Isu syariah compliance. Okay? So, saya nak bagi orang kata apa, untuk memudahkan pemahaman. Alright? Bila kata market tu US, market luar negara, okay, bukanlah semuanya saham yang tidak syariah compliance. Okay? Saya bagi tahu penerangan yang betul lah. Okay? Penerangan yang betul adalah kebanyakan 60 to 70% saham dekat luar negara adalah syariah compliance. Apa korang ingat kalau saham tu dekat US, orang US je bertrading? Tak. Orang daripada EU pun trade. Orang daripada Arab pun trade. Semua pun trade dekat saham-saham luar negara tersebut. So diorang pun akan berusaha untuk menjadi syariah compliance. Diorang nak investor daripada seluruh negara kalau boleh. Alright. So kebanyakan saham dia 60 hingga 60 to 70% adalah syariah compliance, dan yang best dia saham-saham ni daripada segi sektor teknologi, healthcare, consumer, kebanyakannya adalah 70% adalah syariah compliance. So what is stopping us untuk bertrading, alright, di dalam pasaran saham luar negara ni? Alright. Boleh? Okay. So adalah sektor-sektor yang memang kita tidak perlu, tapi kalau you orang kata apa, syariah compliance lah, yang orang kata apa, yang non muslim yang boleh ni, you punya sektor lebih luas lah. You boleh masuk financial, you boleh masuk hotel, you boleh masuk orang kata apa, banyak lagi sektor-sektor yang you boleh masuk. Alright. Tapi untuk yang muslim banyak lagi sektor. Tapi cerita ni sebenarnya nak cerita sampai 70,000 saham yang ada dekat luar negara tu kan. Sebenarnya kita ni semua nak trade berapa banyak stok sebenarnya. Okay, pengalaman saya dalam bertrading dan pengalaman saya coaching geng-geng bertrading ni, sebenarnya saham yang kita akan pilih, sebenarnya kalau sekumpulan tu, biasanya kita akan pilih stok-stok yang lebih kurang dalam 10 hingga 15 stok yang sama sahaja. Betul tak? Bila kita dah orang kata apa, dah sampai satu level tu, kita akan pilih beberapa stok yang memang itulah kita punya ni. So stok tu ada sampai 70,000, 80,000 sekalipun, kan? Kita akan bertukar-tukar stok pun lebih kurang dalam 10-15 stok. Sebab kita dah filter yang mana paling best. Okay? So faham semua orang? Dah kena ada orang kata apa, additional knowledge dalam bertrade, orang kata apa, dalam cari income. Okay? Dalam nak mencari income, you ada orang kata apa, additional lagi skill you. Okay. Apa skill-skill lain yang kita boleh buat? Apa skill-skill lain? Kita boleh buat skill-skill yang banyak kena menggunakan fizikal kita, yang kena keluar rumah. Alright. So banyak lagi skill-skill dia. Tapi ini adalah salah satu skill yang you duduk rumah, you ada knowledge, you ada confident, you ada orang kata apa, the right technique, the right system untuk bertrading, insyaAllah cukup. Bunyi dia macam senang sangat ni. Ya, betul. If you do it in a right way, you use the right system, yes, boleh. You tak perlu macam nak keluar rumah. Okay? You nak membuat kerja-kerja fizikal ataupun berpanas. Alright? Kena marah ke apa ke semua everything kan. Kalau yang sensitif asyik kena marah dengan bos kan. Okay? Ada cara lain untuk buat. Alright? Dah lost touch. Kena brush up balik, betul tu. Okay. Alright, bila dengar ni sebenarnya I nak bagi you all semangat. Sebenarnya bila dah rasa down, ramai yang dekat luar tu tengah rasa down, rasa macam alamak aku tak ada income, aku nak buat macam mana?
duduk hari-hari hantar resume kat semua tempat. No, that's not the only way, guys. Bumi ni luas, rezeki Allah bagi tu luas, kita ada banyak cara nak cari. Okay, kalau betul, right? Kalau betul, ini cara dia. Kalau cara nak trade stock, apakah cara dia nak bertrading, guys? So saya nak bagi tahu sebenarnya ada ini cara dia. Alright, ada banyak nak trade stock, apakah cara dia nak bertrading. Right? So salah satu platform yang saya akan strongly recommend adalah menggunakan Saxo. Okay? Saxo. Okay? Dia sebenarnya bank tu terletak di Denmark tapi dia ada branch di Singapore. Alright? So saya nak bagi tahu cara nak membuka akaun tersebut. Boleh? Saya cara nak membuka akaun tersebut di mana ini adalah salah satu platform yang boleh bertrading saham luar negara. Okay. Kalau tanya ada tak platform lain? Ada. Ada banyak. Okay. Kalau you nak tanya ada Webull, ada Interactive Broker, ada Trade Station, ada Tiger Broker, ada eToro, alright. Tapi kena faham, okay, kenapa I recommendkan first kali sebab yang lain-lain ada limitation dia. Ada isu-isu dia ataupun dia terlampau baru dalam market. Okay, contohnya macam Tiger Broker, dia terlampau baru. Alright, dan support dia tak berapa bagus. Okay, kenapa saya bagi tahu adalah you all suka kalau boleh nak bertrade setiap hari. You nak buka, orang kata apa, you nak trade setiap hari, you nak buat income tiap-tiap hari, betul? Okay, ada beberapa broker, contohnya macam Webull, Tastywork, alright, dia ada limitation, you hanya boleh buka, tak silap saya, hanya 3 position saja dalam masa seminggu. Alright, maksudnya you ada limitation. So you faham tak tiap-tiap broker lain? Okay, broker yang setakat ni tidak ada limitation, yang ada jumlah saham offering dia tidak limited kepada US punya market sahaja. Okay, antaranya adalah Saxo. Okay, ada sebab kenapa recommendkan, bukan suka-suka recommend. Alright. So itu adalah salah satu cara, orang kata pun salah satu platform yang saya nak recommendkan. Boleh? Alright. So cara nak buka akaun dia mudah sahaja. Alright. You antara sama ada you boleh gunakan link yang kita bagi di mana you akan di-charge commission yang lebih rendah ataupun you boleh gunakan orang kata apa? Link Saxo. Alright. Tapi kalau you gunakan dekat luar, nanti bila you dah register, kami agak susah nak bantu you sebab kami tak boleh call account manager kami. Alright. So kalau register gunakan link yang diberi oleh Jedai Traders, alright, insyaAllah kalau ada apa-apa masalah, you bagi tahu, kita orang akan tolong follow up kan. Ya, dan yang bestnya, commission dia untuk buka dan tutup position, $2 untuk buka, $2 tutup, $4 saja untuk buka dan tutup position tersebut. Okay, alright. So, bila you nak buka position, bila you nak buka account, dia simple sahaja. Alright, bila you dah buka, nanti I sharekan screen macam mana rupa dia. Sebab ramai tanya macam mana nak membuka position tersebut. Okay, saya sharekan screen dulu. 1, 2, 3. Macam tu. Okay. Alright, semua orang nampak saya sharekan screen? Okay. So, simple je untuk kita masuk. Alright. So, kita masukkan nama you, masukkan email you, confirmkan email daripada Malaysia, dah submit, continue, dah habis cerita. Okay. Alright. So, selepas tu, alright, dia akan hantar link kepada you. Alright, dia akan hantar link. So, untuk further up lah. Okay, antara dokumen yang you kena sediakan untuk bertrading adalah you punya MyCard ataupun you panggil IC. Alright, ada orang panggil IC, ada orang panggil MyCard. Alright, depan dan belakang. Right. Dan yang kedua, kalau boleh ada utility bill. Okay, utility bill, tak kisahlah bil telefon ke, bil kredit card ke, bil orang kata apa, bank statement ke kan, bil telefon ke, bil elektrik ke, alright. Yang kalau boleh sama dengan alamat IC kita.
ataupun alamat MyCard kita. Itu untuk mempermudahkan. Kalau tak ada, tak apa, boleh. Tak ada masalah, boleh proceed juga. Right? Tapi saya nak bagi tahu, ada orang kata saya tinggal dekat Johor. Alamat IC saya dekat KL. Alamat utility bill saya dekat Perak. Okey. Dengan sini, dia bukan nak tahu kat mana you tinggal. You just register ikut alamat IC sudah. Walaupun you tinggal kat Johor, alamat IC dekat KL, tak apa, tak ada masalah. Okay? Ikut alamat IC sahaja. Kang, jagi kan kau tulis alamat rumah kau. Jagi dia tanya, kenapa alamat rumah dengan alamat IC tak sama? Dia bukan nak datang cek rumah kau. Jangan complicatekan benda. Ada cara mudah. Just put your alamat dalam apa-apa dokumen you sahaja. Okay? Dia just nak orang kata apa, bukti you adalah orang Malaysia. Itu sahaja. So, gunakan alamat IC untuk register. Lepas tu utility bill yang sama kalau boleh. Yang sama dengan alamat IC. Kalau tak sama, tak apa, dia akan minta additional confirmation. Itu sahaja. Okay? Boleh? Right. Selepas tu, bila you dah masuk tu, adalah dia akan hantar soalan. Cara-cara macam mana nak buka akaun. Ini nanti kita akan ajarkan nanti. Okay? Dia akan ajarkan macam mana, apa you nak jawab soalan-soalan ni semua, soalan bocor ni semua kita akan bagi. Alright, soalan bocor ni semua nanti kita akan bagi. Dia akan bagi lebih kurang dalam berapa soalan ni? Dalam 18 soalan. 18 soalan, you jawab apa semua. Ini adalah soalan, orang kata apa, soalan biasa saja. Dia bukanlah kalau ada salah ke apa ke semua yang ni. Tapi cara nak jawab semua nanti kita akan bagi untuk you membuka account untuk bertrading. Selepas tu, you just depositkan, alright, dan you boleh bermula dengan account you. Alright. So siapa nak tengok rupa akaun dia? Okay. So ada yang tanya, okay, kalau saya dah buka akaun apa semua, macam mana deposit dan juga withdrawal? Deposit mudah. Deposit hanya kita boleh menggunakan local bank kita, CIMB, Maybank, apa-apa bank yang you ada, you boleh transfer ke Saxo Bank. Alright. Tidak ada masalah. Alright. Deposit almost instant ambil masa dalam masa 1 hari. Alright. Ambil masa dalam masa 1 hari ya. Okay. Siapa-siapa yang trading gold tu jaga-jaga, mungkin dah sampai position, alright, mungkin akan berlaku retracement sikit. So yang tengah hold position boleh tolong monitor ya. Okay. So cara nak deposit, cara nak withdrawal mudah saja. Kita boleh pakai local bank kita. Tak perlu buka bank account dekat luar negara, semua tak perlu. Okay. Dan biasanya deposit ambil masa dalam beberapa jam atau dalam masa 1 hari. Withdrawal biasanya ambil dalam masa 3 hari. Okay. So rupa platform tu lebih kurang macam ni. Ini adalah Saxo Trader punya platform. So you nak trade apa-apa saham yang ada dekat dalam ni, inilah dia. Ini saham-saham dia kan. Kalau nak tengok instrumen tu ada macam-macam lagi saham yang korang boleh tengok kat dalam ni. Okay. Saham teknologi ke, saham orang kata apa, semua ada kat sini. Alright. Dan yang sebenarnya paling best saya nak bagi tahu adalah bila you bercerita pasal saham luar negara, you ada satu lagi skeptical paling besar, iaitu apa guys? Iaitu skeptical paling besar, iaitu apa? Apa skeptical paling besar pasal saham luar negara? Mahal, betul tak? Mahal. Sekarang pun you tengok ni harga Facebook ni harga Facebook berapa? $357. Mak ai. Kali 4, 1,200. Jangan risau. Nak ditunjukkan kan, ada cara sebenarnya you boleh beli saham yang tengah bernilai $357 41 sen dengan hanya bernilai $4 sahaja. Ada cara nak beli hanya dengan harga $4. Alright? Trade bursa lagi besar modal. Ya, sebenarnya sebab kita kena beli kuantiti baru kita boleh nampak profit dia. Yang ini, benda yang $357 dekat sini, kita boleh beli hanya dengan $4 sahaja dekat sini. Alright? Nak yang lebih garang? Nak yang lebih mahal? Boleh? Kita nak cari yang lebih mahal. Tesla. Jom kita tengok Tesla.
Tesla $735. Ya Allah, Masya Allah, habislah aku. Cancel, tak jadi ni trading. Okay. Boleh beli benda yang 700 lebih, boleh beli dengan $11 sahaja. Okay. Lagi garang. Tak mahal bang. $7,383 sahaja. Alright. Dia boleh bagi berapa kat kita? $27. Alright. So, nak diberitahu sebenarnya bila orang kata apa? Domino. Oh, ada orang yang minta domino. $500. Kau tengok saham domino mahal weh. Baru $8. Benda $500 dia boleh bagi kat you $8. Okay? So nak dijadikan cerita sebenarnya, skeptikal pasal mahal apabila nak bertrading saham luar negara is something wrong. Faham guys? Dia adalah benda yang tidak benar. Okay? Okay guys? Faham? Belagak semua yang geng-geng gold ni tengah profit gold ya. Dia tinggalkan aku. Mentang-mentang aku tengah buat live, tak boleh nak join. Alright. Tu tadi saya dah bagi tahu dah, itu adalah potential reversal. Alright. Lepas tu boleh cari re-entry balik. Okay. Okay, alright. So apa yang saya nak jadikan cerita sebenarnya, skeptical pasal mahal, tak boleh trade saham luar negara, orang kata apa, susah, benda tu semua tak ada. Alright, strong. Yang penting sebenarnya you kena ada additional skill untuk menjadi seorang trader. Alright. Okay, untuk menjadi trader. Alright. So hari ini saya harap saya dapat membuka minda anda untuk orang kata apa, lebih orang kata apa, lebih positif lah. Lebih positif sebab apa? Ramai orang yang dah bergerak, dah buat pun income ni. Ramai orang yang dah buat. Tapi ramai lagi yang masih tertinggal dekat belakang. Ramai lagi yang masih tertinggal dekat belakang. Okay. So, a bit sad actually. Diorang masih lagi dengan dalam takut lama, skeptical, tak ada additional skill. Sekarang mana boleh, zaman sekarang mana boleh kita duduk hanya income dengan satu skill saja. Tak kisahlah you bekerja ke, you siapa ke, tapi multiple, orang kata apa, skill tu penting pada diri kita. Betul tak guys? Zaman sekarang kita tak boleh ada hanya satu skill sahaja. Alright? Tapi bila dah belajar skill trading ni, ada macam-macam lagi cara kita nak, orang kata apa? Orang kata apa? Orang kata apa? Lebih dahsyat lagi. So satunya saya sharekan sikit lah. Ni patutnya tak boleh share, tapi kita sharekan jugalah. Ini hanya untuk geng-geng masterclass. Alright. Guys, kalau tengok mata saya tu, tengok sana sini tu, minta maaf bukan saya tak tengok kamera. Saya ada 8 skrin depan mata saya. Saya orang kata apa? Mata tu pandang atas, pandang bawah, pandang atas, pandang bawah. Okay. Alright. Ni contohnya yang you nampak tak? Nampak tak macam ada colourful kan? Kat sini semua. Right? Kalau you tengok ni, bertukar-tukar apa semua ni, dekat sini ni, sebenarnya apa yang tengah berlaku adalah kita ada analisis yang dibuat secara automatik yang kita panggil sebagai jets. Right? Yang kita panggil sebagai jets. Yang you nampak ada weak resistance, new resistance, strong resistance kan? So dekat sini yang geng yang tengah bertrading yang you nampak, oh saya tengah hold position buy, saya tengah standby nak masuk sell apa semua, sebab dia orang boleh baca daripada sini. Sebenarnya kalau you nak tahu sebenarnya chart rupa dia macam ni je. Macam ni je rupa chart. Kosong, tak ada garis-garis kat mana potential buy, potential sell. Sebenarnya macam ni rupa dia. Rupa sebenar dia, complicated. Tapi disebabkan kita ada pemudah cara, alright? Right? So nampak tak? Terus dah ada garisan-garisan kat mana yang potential untuk buy dan juga sell. So nampak kat sini dah ada garisan. So setiap kali
Dia turun sini, dia buy. Dia turun sampai sini, dia buy balik. Kenapa? Ada strong support dekat bawah ni. Alright. So ini semua adalah benda-benda yang akan memudahkan you. Bila you ada skill pasal trading, you dah belajar trading tu apa, lepas tu kita mencari benda-benda yang memudahkan lagi skill tu untuk lebih mudah untuk kita bertrading. Sebab apa? Bila kita masih lagi bekerja, kita benda kena lebih simple, betul tak? Alright, kena lebih simple. Alright, so bila you dah belajar skill trading, ramai orang tanya, kenapa kelas Jedi sampai 2 bulan? Okey lah tu. Orang lain bagi kelas 3 hari, bagi kelas 1 hari. Engkau boleh belajar skill yang begitu besar, skill yang begitu kompleks dalam masa 3 hari. Engkau hari kedua dah muntah dah. Silap-silap hari pertama pingsan. Kita buatkan slow and steady, kita buatkan 2 bulan dan sebenarnya nak belajar pasal trading tu sebenarnya banyak gila. Alright. So ramai yang dah masuk 2 bulan baru nampak, oh ya betul. Aku pun tak faham macam mana aku belajar dalam 3 hari. Itulah dia. Aku rasa macam kejap lagi jadi live trade kat sini. Alright. Okay guys. So saya harap saya dapat orang kata apa bagi pemahaman ataupun semangat ataupun orang kata apa inject idea baru. Ya betul, aku kerja juga tapi aku kena ada additional skill. Betul? Alright. So saya harap I really hope that siapa yang berniat nak belajar trading, alright, mulakan dengan langkah yang betul. Alright, mulakan dengan langkah yang betul. Niat saya nak menambah pendapatan, alright, bukan nak pecat bos terus. Niat tu sendiri kena betulkan sebab bos pun bagi gaji sampai sekarang ni. Alright, tak cukup 2 bulan ni. Memanglah tak cukup. Guys, nak tanya, kita 2 bulan kita habis belajar terus ke? 2 bulan kita berhenti belajar ke? Yang ambil kelas tu master class. Lepas 2 bulan dah tak jumpa aku ke macam mana? Aku yang kena panggil dia orang. Balik sini. Aku ada lagi benda nak bagi. Kan? Hari Ahad, mari. Aku ada benda lagi nak bagi tahu lagi ni. Benda, mari sini. Okay? Alright. Because saya tak tahu, I memang suka, orang kata apa, suka buat sharing, suka orang kata apa, lagi-lagi kalau you berniat untuk trading ni, you kena ada dapat support dengan guidance lah. Kita tak boleh tinggalkan dia. Okay, alright. So, I harap kalau you nak belajar pasal trading, you tengok kawan-kawan you buat profit, jangan terjun terus. Pergi belajar, pergi fahamkan apa yang kau belajar tu semua dulu. Boleh guys? Alright, kalau betul-betul nak faham, alright, Jedi nak buat projek labur saham global, alright, kita nak buat 3 hari, alright, 3 hari, alright, make sure nanti korang register projek labur saham global, alright, siapa yang pernah join, diorang akan tahu lah, banyak gila dapat, tapi diorang ingat dah, orang kata apa, dah hebat dah, tapi bila masuk kelas baru tahu, banyak lagi yang kita tak tahu lagi, betul tak guys? Rasa reboot sesi hari Sabtu ni boleh ke? InsyaAllah saya workout. Tengok tu, dia sempat minta lagi, dia sempat pau kelas lagi. Okay, alright. So, saya harap geng-geng yang ada dekat dalam ni pun, geng-geng masterclass, make sure you inject idea yang betul kepada kawan-kawan you. Alright, sepupu ke, saudara ke, siapa ke. Alright, inject idea yang betul pasal apakah sebenarnya, orang kata apa, pasal trading ni apa sebenarnya yang kita nak buat. Apa sebenarnya yang kita dapat dan apakah cara yang betul nak buat. Alright. Okay guys. Alright. So, saya harap semua orang hari ni faham lagi-lagi newbies kan. Kalau yang rasa bersemangat tu jangan pergi lompat terus pergi trading. Belajar dulu bang. Alright, join projek labur saham global kita. Alright. Itu adalah projek kita untuk bagi awareness. Awareness bagi faham sebenarnya trading tu apa. Alright. Kali ni saya ada 4 hari kelas tak salah saya. 4 hari kelas. Alright, nanti kita akan sharekan kepada link untuk projek labur saham global. Alright, make sure you all semua register masa tu. Okay. Alright. So, saya pun dah lama dah. Aku pun dah tengok dah. Aku duk perhati je budak-budak aku ni main goal ni. Tanya, event PLSG bila? PLSG minggu terakhir November dan sepanjang Disember, tiap-tiap hari Sabtu kita ada PLSG kita. Alright, dijemput join nanti. Okay guys? Nak masuk? InsyaAllah. Alright, saya akan sharekan link.
Alright. So saya harap dengan injection idea hari ini ramai orang faham kenapa penting untuk ada additional skill untuk belajar. Alright. Okay. So saya doakan untuk semua orang, okay, semoga you all semua dapat, orang kata apa, dah dapat rezeki, dapat rahmat dengan knowledge yang baru saya sharekan. Orang kata apa, bukakan lebih banyak pintu rezeki untuk you all semua dan faham sebenarnya one source of income is not the only way that we do orang kata apa, support our living nowadays. Alright. So insyaAllah harap dengan idea ni korang fikir apa next step nak buat dan mungkin dengar lebih lanjut, lebih detail sebenarnya saham tu apa, goal tu apa, alright, platform tu apa platform yang legit. Jangan masuk tiba-tiba kena tipu dengan platform. Alright. So insyaAllah kita jumpa dalam projek Labur Saham Global, tapi itu bulan 11 punya cerita. Sekarang ni setiap hari Selasa make sure join kita punya Jedi Clinic. Boleh guys? Setiap hari. Dah kenapa lah quarantine PM. Okay. Alright. So insyaAllah kita jumpa lagi next week hari Selasa dalam Jedi Clinic lagi. Dah topik yang lebih best. Okay. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, tanya dalam komen. InsyaAllah nanti kita akan try jawabkan juga. Okay guys. Okay, geng-geng masterclass. Okay, jom kita pergi sambung trade gold pula. Okay. Okay guys. Assalamualaikum. Thank you. Sebelum nak sudah tu, siapa yang belum share, klik button share, like, alright, comment, alright. So saya sentiasa doakan untuk semua orang dan saya harap you all pun doakan, walaupun untuk saya sekali, walaupun saya master, saya pun perlukan doa daripada you all semua. Dan antara doa yang paling kerap kita sebutkan adalah apa guys? May the profit be with us. May the profit be with you, not may the profit be with me, but may the profit be with us. Maksudnya biar profit tu ada dengan you, ada dengan saya, ada dengan kita semua. Betul? Alright. So akhir kata, thank you very much kepada semua yang datang join hari ini. Okay, spend masa komen yang positif semua, like dan share dan support Jedi Traders, dan insyaAllah Jedi Traders pun akan sentiasa support you all, datang dengan idea-idea trading yang lebih dahsyat. Alright, until then, may the profit be with us. Itu doa kita untuk semua dan kita jumpa lagi. Alright. Okay, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roger and out guys.